Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Okey, alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam rancangan live bersama saya Aizat Ismail dalam Facebook page Hartanah dan Anda. Okey, apa khabar semua? Kita masih lagi dalam mood raya baru hari raya ketiga hari ini 3 Syawal. Dan kata apa, kita masih lagi merayakan Aidilfitri walaupun kita tak bolehlah nak pergi berziarah rumah ke rumah. Kekangan tu dah pun kata apa bermula daripada semalam, di mana kerajaan telah kata apa mewartakan bahawa hanya hari raya pertama saja yang kita boleh berziarah dari rumah ke rumah. Itu pun terhad untuk 20 orang saja bila sekali berziarah ke sesebuah rumah tu. Dan mungkin rakan-rakan semua dah ada yang mula bekerja, yang saya nampak daripada pagi tadi saya scroll Facebook page masing-masing tu saya dah nampak dah semua dah keluar bekerja. Ada rent yang dah close pun pagi ni. Tahniah saya ucapkan tahniah sangat-sangat saya ucapkan kepada anda semua yang dah pun memulakan aktiviti perundingan hartanah. Dan inilah yang kita nak semangat untuk terus berjuang dalam bidang perundingan hartanah ni kita perlu teruskan walaupun dalam musim raya. Okey, sebab raya ni pun kita tak boleh nak pergi ke mana-mana Dan saya percaya ramai di kalangan kita yang hanya merayakan Aidilfitri di tempat masing-masing lah tak boleh pulang ke kampung, tak boleh nak pergi ziarah kubur macam-macam lah kan. Jadi mungkin hari pertama tu tak banyak sangat aktiviti yang kita boleh jalankan. Macam saya sendiri pun pagi hari raya tu saya berada di rumah saya di Sarjana Villa Kajang. Dah tengah hari sikit tu baru saya boleh menziarahi rumah ibu mertua saya di Bandar Tun Sin On. Okay, kenapa sampai tengah hari tu pun nak pergi berziarah? Sebab kita kena ambil giliran. Sebab kami dah berpakat adik-beradik. Sebab adik-beradik wife saya ni ramai, ada 10 orang. So bila ada 10 orang adik-beradik tu kita kena berpakat-pakat lah. So mungkin pagi raya tu siapa dulu. Lepas tu tengah hari tu masuk turn saya. Lepas tu petang adik-beradik yang lain pula. Sebab kami dah ambil keputusan kita tak nak crowdedkan rumah mak. Jadi tu yang saya pun buat keputusan. Kita cakap dengan wife saya kita pergi tengah hari lah. Dan saya percaya ramai yang dah join rancangan live pada pagi ni, pada malam ni, kita selalu live pagi kan. So malam ni kita bersiaran secara live ni saya dah tersasul pula tadi kan. So saya tengok ada lebih kurang 12 orang yang dah join kita. Okay, siapa yang dah join tu mohon tengok dekat button share tu. Tekankanlah button share tu dan kongsikanlah rancangan live pada rakan-rakan yang lain. Kita tariklah seramai mana orang yang boleh untuk join kita bersiaran secara live pada malam ni. Okay. Dan topik yang akan saya kongsikan pada malam ni agak special sikit. Kenapa saya cakap special? Sebab sebenarnya topik ni ada kaitan dengan tetamu yang saya bawa khas pada malam ni. Topiknya berdua lebih baik. Dan saya pun tak keseorangan. Pada malam ni sebenarnya saya bertiga. Okay, kenapa saya kata bertiga? Okay, inilah dia tetamu-tetamu yang akan join kita secara live pada malam ni. Kita ada bersama yes, nampak tak kat situ? Okay, kita ada Nisa di situ, Ren Nisa daripada NPR dan pasangannya suami Nisa iaitu Encik Fauzi daripada MN Associates. Okay, dua orang sahabat Ren saya yang dah lama saya kenal sebenarnya husband and wife ni dah lama saya kenal, yang saya panggil dia orang ni sebagai fabulous duo, fabulous duo ataupun fabulous couple. So tu yang saya tulis kat bawah tu, sembang santai bersama Coach Aizat dan fabulous couple. Jadi kita ucapkan selamat datang kepada Ren Nisa dan juga Ren Fauzi dalam rancangan live bersama dengan saya pada malam ni. Okay, selamat datang Nisa, apa khabar? Okay, sorry Nisa, saya onkan mic ni tadi. Tadi tertutup pula mic ni, tadi termute kan mic ni Okay, baru on kan. Okay, alright. Apa khabar Nisa? Kau baik, terima kasih Encik Zek. Okay, boleh dengar lah suara Okay, selamat Hari Raya semua. Selamat Raya. Maaf saya dah batin So raya itu kat mana? Raya, masih lagi raya kat KL. Kita masih ikut SOP. So geng raya KL lah kita. Raya pertama kat KL, raya kedua kat KL, raya ketiga dah start kerja dah. Dah start kerja dah. Okay. Dah start kerja dah. Tadi difahamkan ada viewing Ada viewing, 2 viewing untuk hari ni. Semalam tak ada viewing. Dan hari ni saja baru ada viewing. Alhamdulillah, tahniah. Okay, itulah semangat yang kita nak kan. Hari raya ketiga pun dah start kerja. Kalau hari raya lain,
Kalau tahun-tahun yang sebelum ni, raya ketiga ni masih kat kampung lagi kan. Masa raya lagi, betul. Itulah. Nisa asal daripada Kelantan, betul tak Betul. Fauzi daripada Melaka, betul? Ya, betul. Baru dengar suara Fauzi. Okey, ni kena kongsi apa? Kena kongsi mic dengan kena kongsi earphone ni Betul. Tak apa, kongsi pun dengan jelas. Okay, alhamdulillah kita boleh orang kata apa bersiaran secara live. Terima kasihlah sudi join FB Live bersama saya pada malam ni. Okay, walaupun impromptu lah, kita baru je jemput Nisa siang tadi kan So alhamdulillah kita dapat orang kata apa bersua muka walaupun dalam kata apa tempoh kita masih lagi dalam PKPD sekarang ni dan kita masih lagi dalam suasana raya. Tapi terima kasihlah dua-dua Nisa dan juga Fauzi dapat bersama-sama dengan kita pada malam ni lah. Okay. Dan untuk rakan-rakan yang lain, siapa yang dah join rancangan live ni, tolonglah tekan button live. Tolong tekan button lah. Tolong tekan button share. Okay, kongsikan rancangan live ni dengan rakan-rakan yang lain Okay. Kalau siapa yang tak tekan button share tu, saya tak nak kawan dengan dia. Tak adalah saya gurau-gurau je So tolong tekan button share dan kongsikan Kita tarik lagi ramai-ramai kawan-kawan kita untuk join lah untuk malam ni. Okay. So berkenaan dengan topik yang saya nak sembang santai pada malam ni, iaitu berdua lebih baik. Okay. So untuk mulakan perbincangan ni, mungkin Nisa boleh ceritakanlah daripada awal macam mana sebenarnya Nisa boleh tergerak hatilah untuk join bidang perundingan hartanah ni. Silakan Nisa. Okay, Assalamualaikum. Selamat malam semua untuk yang menonton semua. Selamat Hari Raya. Okay, panggil saja Nisa. Saya daripada ejen daripada Nilai Properties Realty Sdn Bhd. Masih lagi baru dalam bidang ni. Almost 6 years lah dalam untuk tahun ni. Dah 6 tahun. 6 tahun dah hotai dah tu. Masih lagi call lawyer lagi. Asal ada masalah je dah call lawyer lagi. Tak kira pagi petang saya akan kacau Cik Aizat. Aduh, tak apa, kacau saya tak apa, kacau selalu, tak apa, tak ada masalah. Itulah asal ada masalah sikit kan, call Cik Aizat lagi. Okey, yang masa mula-mula Nisa boleh join bidang perundingan hartanah ni, apa yang membuatkan Nisa nak join bidang ni? Saya memang zero knowledge untuk dalam bidang property. Daripada A to Z memang tak tahu apa-apa. So sebelum tu saya buat marketing untuk lain punya produk lah. Dan ada satu saya kerja dengan satu company ni dan dia ajak saya untuk join untuk property lah. The first tu memang agak susah untuk saya nak terima sebab dibayangkan kalau tiba-tiba suruh buat berkenaan dengan lawyer punya cerita kan, topik lawyer, topik banker, semua kita di luar bidang kita. So bila disuruh saya buat property tu macam satu masalah bagi saya. Saya rasa belum lagi kot saya kata kan. Lepas tu lama-lama dia ajak tu, lepas tu dia ajak saya pergi ke satu apa panggil? Macam untuk BOP lah. Dan saya pun ajak husband saya join sekali. Saya kata okay lah why not kita try, kita dengar apa yang diorang cakap kan. So bila saya pergi and then bila dengar apa yang diorang cerita tu macam best lah kan. Macam macam senang lah cerita dia tu. Lepas tu bila balik rumah tu, bila bincang dengan husband saya, macam saya terfikir juga dengan kos yang rendah. And then dia punya keuntungan tu memang garanti macam cakap kan. Kalau kita jual benda lain dengan modal and then dengan keuntungan belum tentu legat mana-mana. So kita rasa macam fikir balik dengan modal yang rendah and then kita boleh, kalau kita usaha kita akan dapat, memang garanti akan dapat. So saya kata okey lah kita try lah, kita try buat lah, kalau katakanlah rugi pun takkanlah kot kan. Saya rasa dengan modal macam tu saya rasa saya boleh buat, saya kata kan. So saya kata okey lah saya registered and then saya akan buat. So dalam masa mungkin rezeki kot, dalam masa sebulan saya boleh close deal. Tapi rasa alhamdulillah dalam masa sebulan saya boleh close deal. Tapi first close deal saya memang sangat mencabar. Masa tu rasa macam down gila-gila. Memang rasa macam memang down.
rasanya first kita buat, kita tak reti topik lawyer, kita tak pandai lagi. Kita belum lagi jumpa lawyer yang betul-betul and then yang bajet kita macam mana. And then banker pun kita tak belum lagi study pasal banker sebab sebulan tu rasa macam banyak benda lagi kita nak belajar kan. Then bila banyak tunjuk ajar daripada leader apa semua, so berjaya close deal case yang pertama and then berjaya. So bila close deal yang pertama tu sebab kalau kita nak masuk jadi agent, kita kena ada ambil NCC course untuk dapat Rentec. Okay, bila dapat Rentec, dia kata first mula-mula masuk kita kena ada masuk untuk registered and then kena ada Rentec untuk agent lah, untuk kita sebagai agent hartanah berdaftar lah. Okay, so bila kita masuk, yang first masuk tu rasa macam belum ada cukup modal untuk nak pergi NCC course tu kan. Then saya dah niat. So kalau katakanlah first close deal, saya akan pergi NCC course lah untuk dapatkan Rentec tu. So the first saya close deal, masa tu saya akan pergi buat NCC course untuk 2 hari punya course tu. Okay, daripada situ alhamdulillah dah settle yang tu, rasa macam confident sikit lah. Jadi sebenarnya bila ada benda tu, saya rasa lah walhal pergi viewing and then close, bagi orang setengah orang rasa macam tak penting kot, rasa macam pergi view and then close. Okay, bagi kita ni rasa macam bila tak ada Rentec tu rasa macam tak confident. Bila tengok kawan-kawan serba salah kan. Rasa macam bila kita pergi dengan leader yang orang-orang atas semua pergi, bila pergi tu pakai dengan tag, rasa macam proper lah kan dengan kita punya business card kita pun tak ada rasa macam tak ada Rentec number. So bila kita nak bagi customer tu, dia akan check tau. Dia akan bila jumpa orang yang sangat particular benda tu, dia akan check kita punya Rentec number. So nak bahawasanya kita ni adalah ejen yang berdaftar dan kita confident, okay saya sekian-sekian. And then kalau katakanlah ada masalah apa, so dia just masukkan Rentec kita and then pergi ke board, check kita punya tu dah keluar kita punya. So dia punya confident tu rasa macam wow, sangat rasa macam begitu. Okay, saya punya ni, and then kalau katakanlah dia tak percaya ke apa, saya just bagi okay saya punya ni dan link kat board, just pergi puan, just printkan kita punya, masukkan number Rentec kita. And then akan keluar kita dekat board tu memang nama full apa semua, so rasa macam okay. So bila dah dapat Rentec tu kan, bila dapat Rentec tu rasa macam dia punya nak buat tu rasa macam semangat sikit lah. Betul. So mungkin rezeki selepas tu saya selalu percaya bahawasanya kalau buat ejen ni, kalau kita ada usaha, baru benda tu rasa macam kalau kita usaha lah baru dapat lah kan. Kalau contoh kita macam kita nak menjual tetapi kita tak ada benda yang nak menjual. Itulah kadang-kadang kalau contoh menjual tu maksudnya kita punya listing lah. Betul. Macam kita agent, kalau orang yang buka kedai, dia akan ada bahan-bahan untuk menjual. Buka kedai, pagi buka kedai, then jual, ada pembeli, ada tutup kedai. So macam kita sebagai agent, kita tak ada kedai, kita tak perlu nak buka kedai, tak ada tutup kedai. So maksudnya kita sebagai agent ni, just you kena ada listing untuk you nak jual. And then you kena buka kedai you dekat marketing mudah ke, property guru ke, iProp ke, benda-benda yang macam tu lah kan. So dalam internet lah. Dengan internet lah. So dengan itu je lah cara kita tu untuk nak menjual lah kan. Dengan cara tu lah. Mungkin ada orang yang power tu tak payah buka mudah, tak payah buka property guru, dia just boleh close. Macam cikgu Jamrus lah contoh dia kan. So tak payah buka apa je, dia dah close je. Itu di luar bidang kita lah kan. Tak apa, masing-masing ada cara masing-masing dan masing-masing tu orang kata apa, ada usaha yang dijalankan lah kan. Jadi apa tu, macam Fauzi pula, asalnya Fauzi sebelum join jadi bidang perundingan hartanah ni, boleh Fauzi ceritakan tak apa ni profession Fauzi yang sebenarnya? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Isaac kerana jemput saya. Sama-sama. Saya perlu ucapkan terima kasih kepada anda berdua kerana sudi untuk bersama-sama saya malam ni. Sebab kalau ikutkan saya ni memang betul-betul newbie betul-betul ni, sebab saya pun baru daftar dalam ujung bulan 1 itu hari saya daftar under MN Association Shah Alam. So memang baru dalam bidang dia.
Sebab kalau ikutkan memang daripada dulu saya ikut Nisa, saya memang di belakang tabir dia je lah. Apa-apa saya bawa, saya drive gimana, jumpa Selepas 6 klien. tahun tau, saya dah bodek dia suruh masuk belakang saya. Sebelum ni jadi driver, jadi chauffeur je lah tolong bawa kan je. Daripada dulu lagi saya kata okey. Itulah asal jumpa Nisa je mesti Fauzi ada sekali kan. Selama ni jadi driver je lah. So kira berpenat lelah 6 tahun jadi driver, so dah faham jugalah step daripada first sampai macam mana, daripada kita nak jumpa klien, macam mana nak deal dengan klien, macam mana nak set appointment, macam mana nak check property punya details. So semua dah tahulah kalau ikutkan. Tapi still lagi masih belajar, masih belajar, masih nak tahu banyak benda. Itulah nak kata pengalaman tu, sebab kalau saya nak join dari bidang ni, kenapa kan, macam mana saya boleh tergerak hati nak join kan. Sebab saya sekarang masih lagi bekerja macam biasa. Saya full time bekerja dan sekarang ni part time untuk buat bidang hartanah. Tergerak hati tergerak hati tu macam mana nak cakap, Allah alam lah, dah memang sebab geram tengok Nisa close banyak kan sebab tu tak tergerak tu. Boleh jadi jugalah. Ada juga sebab kita pun tak pernah tahu pun sale dia berapa, dia punya berapa, dia punya ni sebab kan. duit isteri Selama ni tak pernah share tu aduh tentu pula. Kita tak benda tu kita still sama je lah. Duit dia, duit kita duit dia juga. Aduh. Jadi itulah bila dengar perkongsian daripada Nisa, perkongsian daripada Fauzi tadi, alhamdulillah saya rasakan bahawa anda berdua memang berada dalam profession yang betul dan macam yang Fauzi beritahu tadi, walaupun Fauzi masih lagi menjalankan tugas kerja sepenuh masa dengan bidang lain, tapi tak menghalang Fauzi lah untuk menjadi range part time macam ni kan. Jadi dalam pengalaman Nisa dan juga Fauzi lah masa mula-mula Fauzi start nak join bidang hartanah ni, Nisa rasa benda tu adalah satu cabaran bagi Nisa ke ataupun benda tu boleh membantu Nisa sebenarnya? Dia sebenarnya sebelum ni dah daripada saya join dulu, saya dah selalu cakap okay join kan. Saya suruh dia join untuk sebenarnya saya dengan dia ni ada satu perbezaan tau, sebab husband saya Oji ni jenis yang senyap sikit tau. Tak payah cakap lah. Dia senyap. Dia kata macam mana dia kata susah lah nak jumpa orang dengan dia kerja apa semua. Saya kata tak ada masalah lah kan. Saya kata saya ada, so saya boleh backup. Dan dia sebab dia sebelum ni pun dia memang dia buat marketing untuk saya. So semua marketing belakang tabir saya dia yang buat. So yang keluar jumpa orang je saya yang handle. So semua marketing dia yang buat. Maknanya so, yang masuk iklan kat Muda, masuk iklan kat FB semua tu Fauzi. Facebook saya lah dekat FB saya page saya yang saya arrange kan, dan dia akan select ke mana apa semua dan dia yang iklankan, marketing apa semua dia buat. So itu yang saya cakap, bila husband wife ni dia rasa macam ada satu kelebihan dan satu kekurangan lah kot. Dia kelebihan dia untuk marketing, and then saya boleh jumpa orang lah. Saya boleh jumpa orang and then present apa semua saya boleh. Bila bab marketing memang saya serah kat dia lah. Jadi selepas 6 tahun. Jadi maknanya dari segi dorongan tu sebenarnya Nisa yang mendorong Fauzi untuk join. Dan daripada pengalaman yang Nisa dah jalankan aktiviti pruning hartanah ni lebih daripada 6 tahun tu, alhamdulillah benda tu membuka hati Fauzi untuk turut serta lah dalam industri ni, betul okay. Kita tengok tapi sekarang bila tak apa teruskan bila dia dah start buat ni, dia rasa macam gila sikit tau daripada saya. Juga. dia lagi serasa naik ceh orang kata ke? Dia lagi pagi petang siang malam saya rasa dia dengan telefon dengan dia punya iklan tau. Dia lagi terror, dia lagi saya rasa dia punya klien lagi banyak. PKP ni saya rasa PKP ni saya down sikit. Memang malah yelah tak keluar tak apa, so rasa macam rumah kan. So dia still lagi klien ramai kontak apa semua, still lagi gerak lah. So saya macam okey lah, lepas lah kat dia dulu, saya rehat sekejap.
Okey, terlanjur Nisa dah cakap pasal PKP tadi. Dalam tempoh PKP baru-baru ni, bila kita tak boleh nak keluar daripada rumah, duduk kat rumah kan. Apa aktiviti yang you all berdua buat? Sepanjang tempoh PKP tu. Okey, masa PKP hari tu ialah sunyi sekejap. Mula-mula awal tu macam semua saya tengok dekat ride-ride semua pun senyap. Mungkin rasa macam masing-masing saya rasa down lah sebab tiba-tiba dah kena block, dah selalu hari-hari keluar, tiba-tiba dah kena stop kan. Dan awal-awal hari saya macam tanya juga ejen-ejen lain macam mana cara diorang. Saya suka berkawan dengan semua ejen. Tak kira daripada company sendiri sebab saya nak tahu cara diorang macam mana kan. Dan saya adalah borak-borak dengan beberapa ejen, saya tanya macam mana cara diorang buatlah sempena PKP ni kan. So diorang still lagi buat iklan biasa jalankan sebab kalau kita dah stop, sebab nak beli rumah saya rasa lah tak semestinya orang stop sebab benda tu kalau nak beli still lagi diorang proceed untuk beli kan. Tapi rasa tahun ni rasanya saya rasa agak mencabar dia punya closing sebab selepas saya tengok, saya rasa tak, kalau lepas bulan puasa pun tak rasa macam ni. Tahun ni rasa macam gila sikit lah kot. Bila buka Facebook pun sekarang kan dah close masing-masing. So PKP hari tu pun still lagi alhamdulillah lah ada rezeki sikit. Jadi orang kata tak menghalang pun sebenarnya PKP ni. Kita mula-mula tu mungkin kita rasa biasa. Biasa. Lepas tu dah masuk minggu kedua, minggu ketiga tu kita dah boleh adapt dengan situation tu dan alhamdulillah aktiviti harian kita tu kecuali kita nak berjumpa appointment tu je lah yang tak boleh kan. So, sebab itu pun masing-masing pun klien pun faham kan, cara masing-masing faham dan kita boleh setkan selepas. So diorang masing-masing faham so kita boleh ni lah. Klien pun faham so kita Okay, saya baca sekejap komen-komen yang masuk daripada awal tadi tu. Okay, ada daripada Tuan Razman Property, Tuan Mark Abraham. Okay, alhamdulillah, selamat Hari Raya, Mak Azhar Batin. Okay, Waalaikumsalam Tuan. Okay, Assalamualaikum Tuan Haji Wahab. So ni semua antara orang-orang yang selalu bersama-sama dengan saya untuk live pada kebiasaannya. Okay, ada Hamdan, ada Selamat Hari Raya, ada Faiza dah 6 tahun, yes, betul Faiza. Nisa dah 6 tahun dah dalam industri ni. Tuan Yusri Yop pun ada. Waalaikumsalam Tuan Yusri. Okay, Selamat Hari Raya. Okay, dan siapa-siapa yang baru join rancangan live ni tolong tekan button share, kongsikan rancangan live ni kepada rakan-rakan anda yang lain supaya kita boleh ajaklah kawan-kawan kita yang lain yang belum join tu untuk join bersama lah. Okay. Okay, so Akmal Zakaria di komen kat sini. Tunjukkan Akmal punya komen kat sini. Ni yang jap yang Akmal punya. Hai Nisa, saya nak tanya apa amalan yang selalu Nisa buat? Boleh share? Akmal dah tanya soalan tu, apa amalan yang Nisa selalu buat ni? Boleh share tak dengan Akmal? Akmal nanti kita PM kat luar boleh? Saja je kan. Manalah tahu ada baca ayat peninding ke, ayat pelaris ke kan. Tiba-tiba kan. Okay, so apa ni, Puan Rashidah Azharai pun ada cakap kan, Azin hebat ni. Okay, alhamdulillah, terima kasih siapa-siapa yang dah join ni, terima kasih banyak-banyak siapa yang masih baru lagi join tu, saya minta tolonglah tekan button share, kongsikan rancangan lain kepada rakan-rakan yang lain. Kita ada Puan Nisa dan juga suaminya Encik Fauzi daripada Nisa daripada NPR dan Encik Fauzi daripada MN Associates. Dua-dua ni memang orang kata apa, couple yang sungguh hebat lah bekerjasama dalam menjalankan aktiviti perundingan hartanah. Okay. Dan saya nak imbas kembali lah nak imbau kenangan silam lah Nisa. Mula-mula kita jumpa tu, ingat tak masa tu office saya di office lama yang dekat Taman Dutamas. Taman Dutamas. Office dah terperosok ke dalam dekat dengan workshop lah apa semua masa tu kan. So masa mula-mula jumpa Nisa tu tak silap saya Cik Iyam ada sekali kan, Mariam. Cik Iyam, Kak Liana. Liana ada sekali, siapa lagi tu adalah 2-3 Aisyah ada sekali kot Aisyah. Aisyah yang geng-geng ejen lama daripada NPR. So tu antara kenangan yang tak boleh saya lupakan lah, awal-awal dulu kita berjumpa kan. So masa tu mula-mula nak belajar cara macam mana nak buat SNP, macam mana kita nak deal dengan peguam dan sebagainya lah. Jadi pengalaman Nisa lah selama Nisa menjadi seorang perunding hartanah ni. Okay, kalau boleh share kan, okay, kat mana part yang paling susah sekali? Part yang kita nak advertise iklan tu ke? Part yang nak jumpa, nak set appointment dengan prospek ke, ataupun part nak close dengan prospek tu. So mana satu yang pengalaman Nisa yang paling susah?
Yang Nisa boleh share kan? Saya rasa kalau part yang the first kita nak setkan satu, saya rasa mula-mula saya nak dapatkan lead daripada buyer tu saya rasa. Okay. Kalau bagi saya, kalau kita dah dapat buyer, nak bawa dia pergi view dulu. Itu yang penting saya rasa. Dan bila kita dah view, bila kita dah berdepan dengan klien and then kita dah buka buku, dah lakarkan, dah tulis. Saya masih lagi guna old school lah, masih lagi guna manual lah, masih guna pen, masih guna tulis. Setengah orang dia dah time nak pergi view, dia orang dah siap present satu kertas untuk detail apa semua. Saya still lagi guna yang saya suka bila berdepan dengan klien, okay sekian. Bila kita berdepan tu rasa lagi confident mungkin lah kan, nak dapatkan dia bahawa dia nak view tu dulu. Saya rasa dah satu, dia nak pergi view tu dah rasa macam satu dah tahniah lah kiranya. Maknanya part nak apa tu, dapatkan viewing punya appointment tu yang bagi Nisa paling mencabar. Bagi Nisa bagi saya mencabar jugalah. Sebab nak dapatkan orang yang betul-betul nak view. Kalau orang yang tak betul nak tengok, dia takkan pergi nak view saya saja kan. So bila kita dah pergi tu mungkin bila dah sampai tu dia dah dalam dua lah, harga ataupun location yang dia tak setuju. So awal-awal sebelum pergi view, kita akan tanya dulu apa yang dia nak. So location macam mana dia nak. Kalau katakanlah dia tak pernah pergi kawasan tu. So kalau kita yang itu yang penting inspection. Saya suka kalau pergi tengok rumah, saya suka pergi inspection sebab saya nak feel dulu kawasan tu macam mana. So bila klien datang, kita boleh tahu apa yang dia nak dan kita boleh maksudnya kalau kita filter dulu. Kita filter dulu. So bila kita tahu dah macam mana dengan cara dia, bila kita dah borak dengan dia, kita tahu apa yang dia nak dan kita nak samakan dengan apa yang rumah yang apa tu kan. So bila dia kata tak nak location sekian, kalau katakanlah dia tak pernah tengok rumah tu apa semua, saya suka dia suruh dia pergi kawasan dulu. Saya suruh dia survey kawasan dulu. So sebelum saya pergi view and then katakanlah dia duduk tempat lain and then dia nak beli rumah tempat lain yang dia tak pernah pergi pun. Saya rasa agak mencabar sebab selalunya kalau macam tu punya case susah lah nak close rasa sebab dia tak biasa dengan tempat tu. Biasa orang nak beli rumah ni, dia kalau bagi saya nak beli rumah ni, saya rasa location tu penting. Sebab rumah kita mungkin kita boleh renovation ataupun kan apa benda, location tu kita rasa tak boleh nak ubah lah. So saya suka kalau jumpa dengan klien, saya suruh dia tengok location dulu. So location tu dia okey ke tak? Biar dia familiarkan dulu diri dia sendiri lah dengan location tu. Betul. Okay, macam Fauzi pula, kalau katalah apa tu ada listing yang Fauzi dapat dan Fauzi nak iklankan dalam banyak-banyak medium pengiklanan lah, Fauzi rasa medium mana yang paling mudah untuk Fauzi iklankan? Dari segi pengiklanan ini kalau ikutkan dari segi tu disebut juga sebagai rezeki jugalah. Kalau yang mudah tu tak adalah mudah sebenarnya. Sebab nak dapat klien ni kadang rezeki jugalah. Kalau nak dapat tu kan kat mana-mana boleh dapat. Contoh yang paling mudah sekali dalam FB lah, paling senang kat mana-mana dalam mana-mana grup yang kita boleh postkan, itu yang iklan yang mudah, memang tak berbayar lah. Yang biasanya kita orang guna ni memang mudah.my. Memang kita gunakan mudah.my tu antara yang lain Property Guru. Sebelum ni kita pernah guna property. Sebab kita pun pernah compare kan antara iProperty dengan Property Guru. So far dulu ada dia punya strong dia, mana satu, mana yang bagus, mana yang tak bagus. Dia ada juga kekuatan masing-masing lah. Sama ada kita refer mana yang kita rasa berbaloi, kita pilihkan mana satu. Tapi so far sekarang ni yang kita fokuskan pada mudah.my lah. Kalau average 500 ke bawah, saya rasa mudah still lagi boleh yang terbaik lah. Untuk permulaan lah bagi saya, macam saya ni permulaan lagi kan. Ada ambil apa preferred account tak? Preferred account ataupun ambil account biasa je untuk ni, untuk iklan ni? Untuk iklan depend dengan rumah yang kita nak bump tu. Nama dia kita nak ambil yang kita bump ataupun kita apa panggil, dicatkan balik lah.
Kita featurekan yang seminggunya featured tu kan. Depend dengan rumah yang mana yang kita betul-betul target lah untuk close dalam masa 2 minggu ataupun seminggu atau 2 minggu tu kita target, memang target nak close. Maknanya dalam pengiklanan tu you all kena pecahkan lah hot listing dengan cold listing kan. Betul. Mana yang hot listing you all kerap iklankan yang hot listing tu lah kan, betul tak? Betul. Salah satu dia juga kita kena baca listing juga. Kita tak boleh ambil semua listing kita featured semua. Kadang kat situ dah rugi kredit banyak kan. So kita kena baca kat kawasan tu berbaloi ke ada buyer nak beli kat situ dengan harga tu. So kita kena tahu juga market value dekat situ. So dengan keadaan condition rumah berbaloi ke dengan harga yang tu buyer. So kita ramalkan kita sebagai buyer juga. Kita tengok rumah ni, cantik rumah ni. So rasanya kalau aku nak beli rumah ni, so rasanya sesuai tak kita nak beli. So macam tu lah kita punya perasaan kita sebagai buyer. Jadi dalam sejarah you all berdua lah, paling cepat yang you all letak iklan, paling cepat yang dapat prospek buyer dan terus close tu berapa lama? Sejarah tu. Sehari lah. Sehari je lah. Sehari? Wah, hebat tu. Tanya. Oh, hebat. Dalam masa sehari kita dah boleh close sehari. Ini okey, saya rasa saya tahu rumah yang mana ni. Tahu Saya tahu memang rumah. Memang rumah tu hot listing lah kan. Sekejap je letak, satu hari dah terus close Tapi dengan Tuan Isaac semua benda dia tahu. Sebab semua benda yang saya akan refer dia dulu sebelum saya pergi jumpa klien, saya akan refer dia dulu and then baru saya pergi buat proposal and then baru present kepada klien. Aduh, itu tinggi sangat pujian tu. So far the best lawyer yang saya terima kasih banyak-banyak. Saya guna. Rasa nak kembang pula hidungnya. Betul lah, tapi betul bagi pengalaman saya lawyer pun sangat memainkan peranan yang penting sebab saya pernah beberapa kes disebabkan lawyer owner cancel. Owner cancel disebabkan owner tak berkenan cara lawyer untuk berurusan. So saya ada beberapa dah kes yang saya kena disebabkan lawyer. So selepas tu saya rasa macam saya masih gunakan satu banker and then satu lawyer. Saya masih daripada referral first saya join dan sampai sekarang saya masih gunakan Tuan Isaac dengan satu banker yang saya selalu gunalah. So far kalau tak ada masalah apa memang saya guna dia je lah, saya tak guna lain. Terima kasih banyak-banyak. Okay, so itulah saya harap kita senang berurusan. Saya harap apa ni kita punya kerjasama tu akan berterusan sampai bila-bila lah insya-Allah. InsyaAllah. Memang lawyer yang banyak tolong saya. Tak adalah kita tolong tu orang kata apa berdasarkan kepada apa yang saya tanggungjawab saya lah sebagai seorang peguam tu kita kena pastikan kerja mesti tip-top kan dan untuk membantu yalah saya seronok sebenarnya bila kita berurusan dengan perunding-perundingan tanah macam yang saya beritahu sebelum ni sebab target saya sebenarnya saya nak bantu seramai mana orang yang boleh untuk memiliki hartanah pertama mereka kan jadi bila kita kata apa pastikan perunding-perunding hartanah ni dibekalkan dengan ilmu yang cukup, dibekalkan dengan maklumat dengan tips yang baik jadi perunding hartanah ni boleh orang kata apa keluar ke lapangan dan boleh outreach jumpa dengan bakal-bakal pembeli hartanah ni untuk bantu pula pembeli-pembeli hartanah ni memiliki hartanah pertama mereka lah jadi itu salah satu daripada mission saya lah kan okay, jadi untuk apa tu tak sedar pun dah lebih kurang 40 minit dah kita bersiaran ni diam tak rasa pun sebenarnya kan dia bila bercakap tu kan mula tadi rasa macam gugup lah rasa takut nak appear depan kamera ni kan tapi itulah bila dah bercakap dia dah 40 minit dah kita bersiaran jadi kita tengok je apa ni komen-komen yang masuk kat sini okey Cikgu Jamrud saya bagi kata-kata semangat ni salam teruskan idola. Terima kasih cikgu tadi Nisa baru je petik nama cikgu kita orang ada cerita pasal cikgu punya apa tu kan okey jadi untuk apa ni dalam masa yang terdekat ni lah sebab kita tahu dalam tahun 2020 ni memang apa tu pasaran hartanah sekarang ni berada dalam keadaan yang agak
nak kata slow tak slow juga kan, nak kata dia terlalu laju pun tak laju juga, dan sebenarnya peluang tu kita patut grab opportunity yang ada sekarang, sebab kalau kita tengok BR base rate yang bank pun kebanyakan ni dah rendah. Dan kita surprisingly lah, last week saya tengok kebanyakan bank dia dah mula start daripada 3.25 pun ada. 3.5 pun ada kan. Jadi kalau katalah bakal-bakal pembeli hartanah yang nak beli rumah, sekarang ni antara masa yang paling sesuai lah. Itu yang pertama lah dari segi base rate. Okay, yang kedua kita tengok penawaran melebihi permintaan. Penawaran daripada penjual-penjual hartanah sekarang ni memang terlalu banyak. Yang mana daripada developer tu lain, yang mana subsale pun ada juga kan. Jadi bila penawaran tu melebihi permintaan, harga tu memang kita boleh runding dengan dahsyat sekali lah. So bahasa mudahnya kita boleh minta negotiate sampai owner tu turunkan lagi harga sehingga menyebabkan kita mampu lah untuk beli tanah tu lah kan. Jadi Nisa dan juga Fauzi punya pengalaman dalam tempoh tahun 2020 ni lah, kita tak cerita pasal tempoh PKP dengan PKPP ni dalam sepanjang tahun 2020 ni, Nisa rasa macam mana berbanding dengan tahun-tahun yang lepas dari segi pasaran hartanah ni? Sudah. So rasanya macam dia lebih kurang sama macam yang sebelum ni ke ataupun lebih baik? Ataupun mungkin lebih laju berbanding dengan tahun sebelumnya? Saya rasa agak slow lah. Yang first year yang sebelum PKP dah lah masuk New Year tu dah baru masuk. Orang pun sibuk dengan sekolah apa semua. Masa tu biasanya slow sikit. Biasa bulan 12, bulan 1 tu dah slow sikit, and then selalunya bulan 1, bulan 2, setiap tahun bulan 1, bulan 2 dah start, macam kita dah start engine lah cakap kan, dah start nak buat ni. Cuma tahun ni rasanya baru masuk bulan 2 dah drop sikit. Masa tu rasa macam agak mencabar 2020 ni. Rasanya macam awal-awal hari tu saya rasa macam saya redha dah. Saya rasa macam tahun 2020 ni memang kita tak boleh buat apa. Memang rasa macam okay, masa PKP tu pun still di rumah. So macam 2020 ni rasa macam tak boleh, bukan tahun kita lah. Maksudnya okay, tak sangka pula dengan bila lately ni rasa macam makin laju lah pula. Saya rasa macam rezeki lah kan. Saya rasa macam alhamdulillah dengan beberapa bulan kita stop, 2 bulan hari tu stop kan. 2 bulan 3 saya rasa saya stop sale tu. And then rasa macam okay, lately ni rasa macam rasa rezeki lah kot. Dia datang lagi semula kan. Jadi sebenarnya itulah tapi macam yang Nisa beritahu tu, sebenarnya bergantung kepada rezeki tu, betul. Kita tak boleh nafikan rezeki itu semua daripada Allah lah kan. Cuma bagi saya apa yang saya ingin sampaikan kat sini, peluang tu bila saya dah ceritakan tadi, interest rate, kadar faedah, kadar keuntungan yang bank kenakan tu dah makin rendah, dan dalam masa yang sama harga property pun boleh katakan sekarang ni negotiation power tu berada di tangan pembeli. Jadi kalau anda sebagai seorang pembeli, anda tak grab opportunity untuk dapatkan rumah dalam masa sekarang ni, memang alangkah ruginya lah. Dan macam yang saya dah war-warkan sebelum ni, stamp duty untuk rumah pertama yang berharga 300,000, yang beli harga rumah 300,000 ke bawah, memang zero stamp duty. Boleh dapatkan pengecualian penuh untuk stamp duty tersebut. Yang mana beli harga rumah 300 ke 500,000, anda boleh dapatkan diskaun stamp duty sebanyak RM5,000. Jadi peluang tu kalau tak grab rugi kan. So sampai bulan 12, 31 bulan 12 2020 sahaja kan. Jadi dalam masa terdekat ni, kalau tuan-tuan perempuan ingin mendapatkan deal hartanah terbaik, inilah masanya tuan-tuan perempuan boleh gunakan peluang tu lah, insyaAllah. Okay, dan saya nak kongsikan detail Fauzi dan juga Nisa. Saya ada nombor telefon Nisa kat sini, 0111-781-2770, betul Betul. Okay, yang Fauzi punya 019-627-1303
Betul. Ya, betul. Okay, alright. So saya sharekan nombor telefon Nisa juga Fauzi di ruangan komen. Jadi siapa-siapa yang nak berhubung dengan dua orang pasangan hebat ni, kita punya fabulous couple ni, bolehlah berhubung dengan Nisa dan juga Fauzi. Okay, farming area you all sebenarnya kat mana sebenarnya? Location yang you all jadikan farming area tu? Masih lagi surrounding ni, Ampang, Ceras, Bangi. Tapi Bangi Kajang tu still ada sebab tapi kebanyakan ejen listing lain lah. Saya pun banyak juga iklankan listing ejen-ejen lain sebab Bangi Kajang ni pun rasa macam terlalu ramai dah ejennya. So saya rasa saya nak move sikit ke sini. So Ampang, Ceras, saya masuk KL sikit lah. Jadi maknanya kalau paling jauh kat mana tu? Paling jauh yang ada tu? Senayan. Sampai Negeri Sembilan sekarang kan? Sampai Negeri Sembilan pun ada lah. Sampai Negeri Sembilan buat. Jadi kalau listing jauh-jauh ni saya selalunya ambil kalau owner refer. Owner minta jual, saya pernah jual Melaka pun banyak juga jual. And then kalau owner refer kepada kita, okey lah kita buat lah kan, kita tolong. So kalau kita nak cari listing sampai sana, saya tak carilah. Tapi kita banyak kalau katakanlah nak area mana just bagi tahu. Sebab kalau kita tak ada listing, kita still lagi ada kawan-kawan agensi lain. So kita still lagi boleh kongsikan yang mana kena dengan harga dengan rumah lah. Itu yang terbaik sebenarnya. Kita bekerjasama antara rakan-rakan kerana tak kira lah daripada mana agensi pun, tak semestinya dengan agensi yang sama, agensi lain pun boleh. Kan okey. Okey, soalan saya rasa soalan ni saya tunjukkan pada Fauzi. Fauzi rasa bila dah berkecimpung dalam bidang perundingan tanah secara part time ni, pandangan Fauzi, adakah patut dua-dua husband and wife ni buat perundingan tanah ni secara full time ataupun mesti seorang tu jadi full time, seorang tu jadi part time, macam yang mana Fauzi dan Nisa sekarang? Okey, pendapat saya lah. So far macam saya sebagai ketua keluarga, so saya perlukan income tetap yang perlu ada sekarang lah. Buat masa sekarang yang saya fikir lah. Sebab saya masih ada komitmen yang perlu saya bayar setiap bulan. So komitmen yang tu untuk saya bayar memang untuk gaji tetap saya lah. So pengalaman kalau nak kata pendapat saya tu untuk orang yang lain, untuk siapa-siapa yang lain yang hendak berkecimpung dalam bidang tanah ni, depend pada diorang macam mana diorang uruskan sendiri diorang punya kewangan. So dari segi diorang punya komitmen diorang, macam mana diorang perlu arrange monthly diorang, berapa diorang perlu bayar. So target diorang macam mana diorang nak selesaikan, ataupun diorang boleh buat full time benda ni untuk diorang boleh solvekan diorang punya kewangan diorang lah. Yang penting komitmen bulanan tu tak terjejas lah orang kata kan. Betul. Kat situ yang perlu, yang penting sekali. Komitmen bulanan tu jangan sebabkan komitmen bulanan tu kita nak fokus dekat bidang tanah semata-mata, so kita miss kat situ. Salah seorang boleh tolong. At least kalau macam saya seorang semacam saya still lagi buat full time kerja biasa. So kalau ada apa-apa yang Nisa mungkin dia down time tu, so saya boleh backup lah. Betul. Untuk cover kita punya komitmen. Jadi itulah macam yang kita selalu dengar lah. Sekurang-kurangnya bila kita nak buat satu perniagaan tu, kita kena pastikan yang kita ada simpanan sekurang-kurangnya 6 bulan. 6 bulan gaji kita lah. Jadi bila kita nak involve dalam apa-apa perniagaan sekalipun, tak semestinya dalam bidang perundingan tanah saja, dalam apa-apa perniagaan sekalipun, kita kena ada sekurang-kurangnya 6 bulan simpanan baru kita rasa selesa lah untuk kita cukupkan diri dalam bidang tu secara full time lah. Jadi terima kasih banyak-banyaklah Fauzi dan juga Nisa atas perkongsian. Jadi tak sedar pun dah lebih kurang 49, dah 9:49, 50 dah. Dah lebih kurang 50 minit dah kita sejalan secara live. Untuk slot yang terakhir lebih kurang dalam 5 minit ni. Jadi saya bukalah kepada rakan-rakan yang mana yang dah tengok live ni, boleh tanyakan apa-apa soalan kepada pasangan fabulous couple kita ni. Kalau ada apa-apa soalan yang mungkin nak diajukan, saya bukalah peluang tu kepada rakan-rakan semua. Dan untuk sementara nak tunggulah kawan-kawan kita tanya soalan apa semua ni kan. So saya buka peluang lah untuk kita mulakan dengan Nisa dulu nak bagi ucapan selamat raya ke dan sebagainya. Silakan. Saya jemput Nisa untuk ni.
Okay. Last kali selamat Hari Raya, maaf saya batin. Dan kalau sesiapa yang berminat untuk bertanya soalan ke apa ke, saya still lagi boleh boleh tolong. Apa lagi nak cakap? Nak bagi ucapan raya. Kita bagi ucapan raya dan selebihnya apa lagi Aizat ya? Saya ni sebenarnya belum lagi newbie lagi, so tak tahu. Banyak lagi benda yang tak tahu dan banyak lagi benda yang kena belajar. Kalau ada benda yang saya tahu saya boleh kongsikan, okey, boleh bertanya. Dan selebihnya saya sendiri pun belajar lagi. Apa lagi Aizat? Itulah, kalau ada ucapan yang nak disampaikan kepada penonton-penonton kita, ada apa-apa saranan ke, ada suggestion ke, boleh sampaikan kepada mereka lah. Okay, suggestion dia yang mana berminat untuk join jadi agent, yang untuk first untuk jadi join agent ni bermula sekali agak struggle sikit lah. Tapi kalau kena dengan cara dia, insyaAllah kalau dah sekali melangkah tu teruskan, jangan down. Kalau rasa down, cuba cari orang yang selalu positif ataupun selalu orang yang selalu pergi ada aktiviti. So selalu join diorang lah. Kalau kebanyakan ejen-ejen yang baru-baru masuk, saya kesian. Sebab kita pun pernah melalui benda yang sama, mula-mula masuk down, rasa macam tiba-tiba orang yang close. Sebab dia nak mula-mula nak melangkah tu agak struggle kan. So dengan dengan cost marketing, dengan saya rasa cost marketing lah untuk orang yang pertama untuk orang yang masuk ni, mula-mula masuk, dia punya benda yang paling penting saya rasa cost marketing. So kalau yang baru yang nak masuk, baru-baru masuk ni, saya sarankan jangan terus berhenti kerja. Kalau bagi pendapat saya lah, saya part time dululah sementara ni kan. Pendapat saya lah, itu bergantung pada kewangan masing-masing. Kalau bagi pendapat saya, yang first untuk new agent yang nak masuk baru daftar, yang masih bekerja, teruskan bekerja, jadikan sebagai part time, and then jaga kewangan dulu, rasa macam dah cukup, macam Aizat kata tadi, dah cukup 6 bulan punya ataupun ada simpanan sikit, so boleh sebab benda ni nak kena marketing dan nak kena guna cost. Bila dia first tak ada modal tu sikit, and then bila dah masuk iklan habis, and then tak ada viewing, tak ada closing, situ memang down. Tak ada feedback. Memang sangat-sangat down. Saya rasa tengok budak-budak yang baru-baru ni, dia masuk-masuk, dia tengok kita yang close, tiba-tiba dia orang masuk macam pressure sangat pressure, dan sekejap je dia orang takkan lama lah, dia orang akan drop, dia akan terus pergi. So kalau bagi saya suka, kalau bila saya drop, saya rasa down gila, saya kena cari orang yang macam Bawi tak masuk tu. Bawi tak masuk tu, dia memang saya pun selalu berkontak dengan dia orang, dengan Rosmaira tu, dengan Awi. Bila saya rasa macam saya satu masalah bila saya tengok Facebook, bila orang lain close je kan, rasa macam pressure tu sangat nak macam nak gila juga lah. So bila saya selalu berhubung dengan Bawi, dengan Ros, sebab dia orang sangat orang-orang yang sangat positif. Dia orang terlalu banyak aktiviti. Setiap hari ada viewing, and then boleh dikatakan setiap hari ada closing. So saya suka ambil kesempatan atas orang. Tak apalah orang cakap saya ambil kesempatan pun, memang saya ambil kesempatan atas orang. Saya suka pergi. Bawi tu pun saya selalu cari dia kan. Macam mana Bawi buat ni? Sampai boleh macam ni. Saya jenis muka yang tak malu. Saya pergi menempel kat mana-mana. Usaha yang bagus sebenarnya tu kan. So bila kata okey buat macam ni, saya try error kan. So nak dapatkan apa yang perlu buat. So kalau yang baru-baru tu jangan rasa segan. Saya rasa jangan segan nak bertanya, and then jangan senyap seorang-seorang. Kalau senyap seorang-seorang, malulah nak pergi nak join dengan orang tu, malu nak join sebab dia Aizat pun tahu kalau mula-mula saya dulu, saya suka ikut Kak Liana kan. Saya ikut memang setiasalah dengan Kak Liana. Saya suka ikut cara dia orang present kat klien. Saya suka ikut ramai orang sebab
lain-lain orang dia akan lain-lain skill. Betul. Jadi kalau kita ikut orang tu cara dia macam ni. And then orang ni cara macam ni. So lain-lain skill dia orang present kepada klien. Daripada situ kita akan cakap macam ni, macam ni, macam tu lah. Okey, Abang Awi ada tanya soalan ni. Macam mana nak selalu ada sales konsisten? Ni Fauzi mungkin boleh bantu kot. Bantu tolong jawab. Itu sebab ikut Abang Awi. Itu betul Abang Awi lah. Okay, so apa ni, selain daripada apa yang Nisa beritahu tadi tu, kita kena selalu orang kata apa, motivate diri kita lah dengan selalu berjumpa dengan orang yang motivasinya tinggi. Kalau kita tak tahu, kita bertanya. Kalau kita rasa kita down tu, kita orang kata apa, banyakkan aktiviti dengan orang lain. Benda tu yang mungkin membolehkan kita punya sale tu insyaAllah konsisten lah. Okay, ada satu lagi soalan ni juga, tak awkward ke kerja dengan pasangan? Abang punya soalan. So far. Tahu saya driver je. Sebelum ni driver je. Kita still lagi guna, kita still dalam bekerja, kita still lagi bila dekat rumah kita pasangan, dan bila kerja kita still lagi kau masalah kau, dia company lain dan saya company lain. So apa masalah dia, saya tak pernah bercampur. And then saya, kalau katakanlah dia nak belajar ke apa, dia still lagi dengan leader dia. So saya tak pernah campur. Maksudnya dia akan tanya saya, ini macam mana, saya kata saya tak boleh nak, nanti kan cara saya lah macam lain, company dia cara lain. Okay, so you kena pergi company you punya leader lah. So saya tak boleh nak nanti kan salah ialah kita pun kan, kita cara kita dan dia cara kita. So kalau katakanlah dia yang iklan, and then dia punya klien, so go on lah. So kalau katakanlah saya punya listing dan saya punya klien, so saya close. So tak adalah istilah tak ada istilah. Maksudnya tak bercampur aduk lah maknanya kan. Betul. Katakanlah dia yang usaha, dia yang buat iklan, dia listing, and then you punya lah. Okay, so kalau katakanlah saya yang iklan, katakanlah saya malas iklan, saya tak ada close, tak adalah. So saya menumpang lah dia punya rezeki. Faham. Okay, terbaik. Ni ada satu lagi, Nisa ni dia punya tak putus asa tu susah nak jumpa. Banyak orang puji Nisa malam ni. Sebab dia orang Islam saya cari. Okay. Saya kan Tahniah. Saya rasa macam saya down, saya akan cari orang. Saya bila saya saat down tu rasa down teruk kot. Saya boleh menangis seorang. Nangis kat bucu katil lah tu. Saya kena cari orang yang positif dan selalu beraktiviti. Kadang-kadang kita tak ada view feed pun. Kita still ikut orang. Still ikut orang, tengok kan. Dia jadi bodoh kan. Dulu macam suka jadi bodoh tau, ikut orang kan. Duduk tengok orang, padahal kau tak ada listing, tak ada viewing pun, tapi macam mana nak dapatkan aura tu kot kan. Dia tanya lagi ni, banyak betul soalan ni. Dua-dua jadi ejen, anak siapa jaga? Anak sekolah daripada pagi, saya hantar sekolah anak saya daripada itu sebab anak saya sekolahkan dia yang ini sekolah integrasi tu. Sebab itu yang tanya kenapa saya hantarkan anak saya sekolah kat situ, sebab saya tak nak kacau saya punya kerja. Kalau sekolah rendah biasa, dia akan ada sekolah rendah. Kena break tengah hari kan? Tengah hari kena break dan sekolah agama. Kalau katakanlah tiba-tiba saya ada appointment ke apa semua, saya rasa susah. Kacau so lah saya akan saya masukkan dia daripada pagi pukul 8.30 sampai pukul 5.30. So 5.30 pagi bapak dia ambil hantar, petang saya ambil, 5.30 tu habis kerja saya. Okay. Betul lah, you all punya jadual tu memang orang kata apa mudah lah kalau Ica sekolah integrasi kan. Okay. Alright, so terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Pak Uzi dan juga kepada Nisa yang sudi bersama-sama saya pada malam ni. Diam tak diam dah sejam dah. Kita bercakap live dah sejam lah pun kan. Mula-mula tadi sebelum nak live tu semua cakap, takut aku nak cerita apa ni, tergagap ke nanti kan. Tak apa, tu yang saya beritahu, tak apa, jangan risau. Benda ni kalau kita tak mulakan, sampai bila-bila kita tak akan mulakan. Jadi untuk rakan-rakan pendiam-pendiam tanah yang lain, saya syorkan lah, kalau anda masih lagi dalam keadaan dilema, nak teruskan dalam bidang tanah ni ke, ataupun masih lagi belum buat keputusan lah kan, nak buat benda ni secara full time ke, nak buat benda ni secara part time ke. So saya rasa perkongsian yang Fauzi dan juga Nisa beritahu tadi tu dah cukup membuka mata kita semualah.
Mana yang husband and wife dua-dua nak mencubakan diri dalam bidang perundingan hartanah ni, yang paling penting kita kena tahu macam mana nak kira kewangan kita sendiri. Masing-masing kena ukur baju di badan sendiri. Dan kalau tak mampu nak mulakan full time dua-dua serentak, kita buatlah seorang tu part time dulu, seorang lagi tu full time, ataupun dua-dua nak start part time, tak ada masalah. Yang penting kita cuba dulu. Kita cuba dulu dan insya-Allah kalau ada rezeki tu tak ke mana, Tuhan yang bagi rezeki tu, jangan risau. Yang penting kita jangan buat kerja Tuhan, kita buat je kerja kita. Kita buat kerja kita usaha je lah. Usahakan, dapatkan listing. Kalau tak ada listing tu mungkin kita boleh kobrok dulu dengan listing orang lain kan. Dan aktiviti tu kena jalankan. Jangan duduk senyap, jangan duduk goyang kaki je nak mengharapkan durian jatuh. Durian runtuh tu memang tak ada lah kan. Bulan jatuh keriba tu memang tak ada lah. Semua bermula dengan langkah yang pertama. Tanpa langkah yang pertama, langkah kedua dan seterusnya tak akan wujud dan kita tak akan ke mana-mana insya-Allah. Okay, so itulah. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian Fauzi dan juga Nisa pada malam ni. Saya ucapkan tahniah kepada anda berdua dan saya doakan anda berdua berjaya dalam bidang perundingan hartanah ni. Dan insyaAllah kita boleh teruskan berkolaborasi dalam kita punya aktiviti seharian kita seperti biasa insyaAllah. Dan kepada rakan-rakan, Abang Hafiz ada masuk ni. Sekejap kita tengok sekejap. Baru dapat tengok, terlambat saya. Tak apa nanti boleh tengok ulangan dia bang boleh tengok ulangan dia. Okay. So siapa yang terlepas tengok ni boleh, saya tak delete dan perkongsian saya ni memang saya biar je dalam Facebook page Hartanah anda. Dan lepas ni saya akan savekan dan saya akan upload juga dalam YouTube channel saya. Jadi siapa-siapa yang masih lagi belum follow dan belum like lagi page Hartanah anda ni, saya harapkan anda boleh like lah page Hartanah anda. Okay, macam mana nak follow Fauzi dan macam mana nak follow Nisa? Boleh bagi link Facebook tak? Apa nama Facebook Nisa, apa nama Facebook Fauzi? Ada link Facebook. Saya komen lah. Letak kat dalam ruangan komen tu. Ramai yang nak follow ni. Lepas ni insyaAllah 100 orang follow lepas ni. Alah segan lah, kita ni baru je lagi tak pandai pun jangan lagi. Kan. Orang kata yalah orang-orang yang diam-diam ubi berisi tu yang selalu macam tu kan. Okay, tolong kongsikan dalam ruangan komen. Jadi siapa-siapa rakan-rakan yang nak follow, boleh follow Nisa, boleh follow Fauzi dalam Facebook mereka lah. Dan untuk selain daripada Facebook, ada ni tak IG ke? Page Rumah Mampu Milik. Tu page tu dah ada dah. Fauzi dah sharekan link Rumah Mampu Milik tu. Kita like, kita pakat like ramai-ramai, kita pakat follow mereka lah. Alright. Dan untuk kesekian kalinya saya nak bagi makluman sikit lah. Pagi tadi saya dah uploadkan dalam posting saya berkenaan dengan Jom Kongsi, segmen Jom Kongsi. Kita akan mulakan segmen Jom Kongsi minggu depan. Pada 2 hari bulan Jun, insyaAllah pada hari Selasa, macam ni juga malam pukul 9, kita akan mulakan segmen Jom Kongsi. Jadi siapa-siapa yang niat untuk berkolaborasi dengan Hartanah anda, anda boleh tengok iklan dalam posting saya tu. Dan saya juga ada kongsikan dalam Telegram channel berkenaan dengan Jom Kongsi. Siapa-siapa yang ada listing, yang nak berkongsi listing tersebut dengan rakan-rakan RAN yang lain, anda boleh email kepada saya melalui email andahartanah@gmail.com. Boleh tengok posting saya sebelum ni, nanti saya akan uploadkan dalam ruangan komen sekejap lagi. Jadi tuan-tuan puan dialu-alukanlah siapa yang nak join, macam mana Nisa dan juga Fauzi malam ni bersiaran secara live dengan saya. So next week saya akan mulakan segmen Jom Kongsi. Saya akan jemput 3 orang perunding hartanah yang bertuah untuk bersama-sama dengan saya secara live macam ni. Tapi cerita berkenaan dengan listing yang dia nak co-A ataupun co-broke dengan ejen-ejen yang lain. Jadi kalau tuan-tuan puan ingin buat macam mana Nisa dan juga Fauzi buat dengan saya malam ni, tuan-tuan puan boleh tengok posting saya sebelum ni berkenaan dengan Jom Kongsi, dan insyaAllah kita akan bersiaran secara live minggu depan pada 2 bulan Jun tepat jam 9 malam, macam mana yang Nisa dan juga Fauzi buat dengan kita pada malam ni lah.
Okay, alright. So itu sajalah daripada saya dan terima kasih sekali lagi Fauzi dan Nisa atas kesudian untuk bersama-sama dengan kami di Hartanah anda pada malam ni. Dan kita ucapkan selamat berjaya kepada anda berdua dan kepada semua rakan-rakan yang dah follow, dah tengok daripada awal tadi, terima kasih saya ucapkan dan saya juga mendoakan kesejahteraan anda. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin daripada saya dan semoga dengan kehadiran Syawal pada kali ini mendatangkan 1000 nikmat, 1000 rahmat kepada kita semua insya-Allah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Okey, terima kasih Nisa, Fauzi.